Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni 1 April 2020 adalah merupakan hari yang ke-15 kita berada dalam kawalan pergerakan. So, macam mana anda menjalani kehidupan dalam tempoh kawalan pergerakan? Okey, hari ni tak nak sembang topik berat-berat. Cuma nak buat preview sikit. Tentang produk emas yang simple sahaja, iaitu produk emas 0.5 gram. 0.5 gram adalah jongkong emas yang paling kecil yang dikeluarkan oleh syarikat Public Gold. Emas, jongkok emas kalau di Malaysia, kalau di sebelah Indonesia dia dipanggil emas batangan, iaitu emas dekat Malaysia kita panggil emas jongkong ataupun dalam bahasa Inggeris bullion. Tapi 0.5 adalah merupakan emas paling kecil yang dikeluarkan. Proses sebenarnya lebih rumit untuk buat emas yang kecil ni, sebab dia lebih kecil dan dia lebih rumit untuk dibuat, kerana kita nak make sure ukuran berat dia tu mesti standard. Contoh 0.5 tu bila kita timbang dengan alat penimbang, dia mestilah berada betul-betul 0.5 dan dia tak boleh jadi 0.48, 0.47. Dia mesti almost tepat lah, precision lah. Okay, so emas ni saya memang pegang dan bawa dalam dompet saya. Okay, saya letak dalam dompet je. So, saya tunjuk emas dia. Kosong 0.5 gram. Ini adalah keluaran Public Gold. Okey, gambar dia adalah gambar dua orang budak kecil yang sedang bermain buai. Okey, tahu tak ni gambar apa? Maksud saya gambar motif apakah ini? Siapa boleh teka? Ini adalah gambar yang diambil. Gambar ni berada di Penang Street Art. Ada satu jalan di Pulau Pinang, nama dia Penang Street Art. Jadi di dinding sebuah shop lot, dia ada lukisan ni. Memang lukisan ni benar-benar ada wujud di Penang. Dan lukisan ni diabadikan dalam emas 0.5. Okey, ini gambar budak dah. Ini emas dia berada dekat sini lah. Ni emas paling kecil 0.5 gram. Dia ada nombor siri. So nombor siri. Okey, ini adalah emas paling kecil yang dikeluarkan oleh Public Gold. Okey, saya letak ni dalam dompet saja. Dan saya letak protection lah. Protection. Sebab ini emas 24 karat Emas 24 karat ni ialah emas yang senang untuk tercalar. Okey, ini bahagian depan So saya tunjuk bahagian belakang. Bahagian belakang dia. Okey. Ini bahagian belakang. Okey, ini berstatus LBMA lah.
Okey. Sikit saja lagi saya nak cerita. Okey. Ini walaupun 0.5 gram ni. Walaupun 0.5 gram. Walaupun emas ni kecil sahaja, tetapi ianya boleh dipajak. Boleh dipajak ni di Al-Rahnu ataupun mana-mana kedai pajak yang menerima pajakan emas lah. Ini 24 karat. So boleh dipajak. Boleh dipajak. Tapi dalam pergerakan, tempoh kawalan pergerakan dalam keadaan PKP ni, banyak pihak yang berada dalam keadaan sukar lah. Walaupun pihak-pihak yang sebelum ini hidup senang seperti artis, mereka pun turut terasa bila tak dapat bekerja macam ni. Ini adalah kerana saya pendapat saja. Dia orang masa senang dia orang tidak menekankan menyimpan lah. Masa senang kita kena simpan sikit duit. Simpan, dan kita tak boleh amalkan gaya hidup yang berhutang. Berhutang tak boleh. Sebab PKP ni kerajaan dah buat bagi kemudahan, iaitu moratorium, di mana pinjaman boleh ditangguhkan. Semua jenis loan boleh ditangguhkan kecuali loan kad kredit. Kad kredit tidak boleh ditangguhkan. Dan saya percaya ramai golongan-golongan yang hidup dengan bergaya seperti artis ni, ada juga pakai kad kredit. Cuma kita kena kontrol lah. Kita kena kontrol, tak boleh terlalu bergantung dengan kad kredit. So macam saya kadang-kadang bila terdesak nak pakai duit, saya akan pajak emas lah. Okey, beza bila kita pajak ni kan. Okey, saiznya sama macam saiz kad kredit juga. Okey, ni saya pun ada kad kredit tau. Saya ada kad kredit. Ini kad kredit. Saiz dia hampir sama saja. Sama saja. Bila kita pakai kad kredit, contoh kita pakai kad kredit dan kita berhutang dalam contoh 2000. So bila kita berhutang dengan kad kredit contoh 2000. So apa yang berlaku ialah kita akan bayar hutang kita dengan kad kredit bank sebanyak 2000 tu. Tapi di pengakhiran dia ialah kita tak dapat apa-apa. Tapi bila kita bayar emas yang kita pajak, di akhir cerita kita akan dapat balik emas kita. So kita termotivasi untuk bayar tau, untuk bayar duit pajak tu. Ini experience saya lah, pengalaman saya sendiri. So bila nak bayar kad kredit ni rasa macam berat lah, rasa sakit. Sebab duit kita habis bayar kad kredit. Tapi kalau saya bayar duit pajak, dia perasaan sakit tu tak ada terlalu sakit tau. Dia sakit juga, tapi sakit yang tak terlalu perit lah. Sakit tu tak terlalu perit. Kesakitan yang masih boleh. Itu beza dia lah. Beza bila kita pajak emas dengan kita pinjam duit dengan bank. Dia ada satu perbezaan. Itu baru dari segi emosi tau. Bukan lagi kita kira dari segi keuangan. Dari segi keuangan, kad kredit tahu tak? Kad kredit berapa persen dia charge untuk kita punya pinjaman kad kredit? 17%. Bukan sikit lah. Kalau berbelanja 100, kita mesti bayar balik
117. Kalau belanja 1000, kita mesti bayar balik 1000, 117. RM117. Kalau kita pinjam 1000, kita kena bayar balik. Itu kalau kita bayar cukup bulan terus bayar. Tapi setengah orang yang saya percaya ramai yang bila guna kad kredit, dia akan mengambil masa berbulan-bulan. Mungkin lebih daripada 3, 4, 5, 6 bulan. Kalau dia pinjam berapa, 2000 pun dia akan mengambil masa yang lama. Mungkin sampai setengah tahun untuk bayar. Dan memang ada kisah benar yang berlaku ni, yang diceritakan oleh saya punya sifu. Ada seorang yang gaji dia tinggi. Gaji dia memang tinggi iaitu dekat 10 ke 15 ribu macam tu, saya tak ingat. Tapi tinggilah. Gaji dia 5 angka lah, 5 angka. Tapi dia punya lifestyle pun mewah, hidup mewah. Dan dia suka berbelanja guna kad kredit. Orang kaya gaji puluh-puluh ribu. Ini kisah benar tau, kisah benar. So, apa yang berlaku ialah dia tidak mengambil sikap cermat dengan berbelanja dia punya kad kredit tu, kad kredit yang dia pakai tu. So, apa yang berlaku? Dia telah accumulate pinjaman kad kredit tu dan terkumpul tanpa dia sedar. Tak tahu dia sedar ke tak sedar, tapi sampai 200k, 200,000 dia punya pinjaman. Dan 200,000 tu bukan satu angka yang kecil lah. Boleh dapat satu sebiji rumah, boleh dapat tu kalau di kampung tu. Tapi itulah yang berlaku. Disebabkan kad kredit tu terlalu senang. Kita pergi kedai, swipe. Tapi sebenarnya hakikatnya kad kredit adalah sesuatu perkara yang sangat bahaya. Sangat begitu bahaya. Kerana dia tak mengekang perbelanjaan kita. Di mana orang yang kaya dia akan berbelanja tanpa sikap cermat lah. Dia tak cermat dalam berbelanja. Dan bila dah terkumpul sampai 200k macam tu, tak tahu macam mana dia nak settle tu. Kalau berlaku tiba-tiba krisis macam sekarang ni, kalau tak ada pendapatan, silap hari bulan boleh bankrupt tau. Boleh jadi bankrupt. Itulah bahaya kad kredit. Okay. So, saya minta maaf kerana hari ni banyak membebel dan video pun agak kelang kabut. Sebab tadi saya tengah shooting first. Ada tetamu datang. Lepas tu tiba-tiba handset saya meragam macam-macam hal. Tapi saya cuba untuk siapkan juga video hari ini. Saya minta maaf sebab dia punya setting dia mungkin agak tunggang-langgang sikit. Tapi saya cuba yang terbaik lah untuk siapkan juga video ni. Terima kasih kepada yang mendengar sampai hujung ya. Saya minta maaf kerana video ni terlalu huru-hara sikit hari ni. Tapi saya cuba yang terbaik. Okay. Diharap semua akan sihat sejahtera, dalam keadaan yang baik, dijauhkan daripada segala penyakit. Dan semoga kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye-bye.